Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Samsiah. Hari ini saya akan berkongsi ilmu Bahasa Melayu SPM Kertas 1 bahagian A untuk calon cemerlang. Sebenarnya, terdapat hikmah daripada perintah kawalan pergerakan ini apabila ibu bapa dan anak-anak dapat meluangkan banyak masa bersama-sama untuk melakukan beberapa aktiviti seperti memasak, mengemas rumah, menyiapkan tugasan, guru, solat bersama dan sebagainya. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat memberi pembelajaran tidak formal kepada anak-anak yang boleh disampaikan oleh mereka dalam tugasan yang diberikan kelak sekiranya berkaitan dengan pengalaman yang pernah mereka lalui. Tanpa melengahkan masa, mari kita tonton video ini mengenai karangan A. Karangan A adalah karangan bahan rangsangan yang dibekalkan dengan grafik, teks seperti carta, gambar tunggal, gambar bersiri, ilustrasi kartun, petikan ucapan, dialog dan lain-lain. Melalui karangan A, arahan soalan selalunya menghendaki calon untuk berikan, huraikan atau bincangkan tujuan, manfaat-manfaat, langkah-langkah, faktor-faktor dan sebagainya berkaitan dengan sesuatu isu yang dikemukakan. Oleh itu, calon perlu mahir untuk mengenal pasti tema, tugasan dan kehendak soalan. Melalui karangan A juga, soalan telah dikemukakan dengan 3 atau 4 isi. Selalunya isi yang diberikan adalah sebanyak 3 isi. Cadangan masa untuk menjawab karangan A adalah 45 minit. 2 hingga 5 minit yang pertama, calon perlu baca dan fahami soalan serta meneliti bahan rangsangan yang diberikan dan seterusnya bina rangka karangan. Pada 35 minit yang seterusnya adalah masa calon untuk menulis karangan. Pada 5 minit yang terakhir, calon perlu semak semula karangan yang ditulis. Panjang karangan bahagian A antara 200 hingga 250 patah perkataan. Karangan perlulah ditulis dalam jumlah yang sederhana dan jangan terlalu panjang. Hal ini kerana dikhawatiri masa untuk calon menjawab bahagian B mungkin kurang. Seterusnya, markah untuk karangan A adalah 30 markah. Berikut adalah peringkat pemarkahan untuk karangan cemerlang dan kepujian. Pada peringkat cemerlang, markah yang dibekalkan adalah 26 hingga 30 markah. Berikut adalah kriteria yang diberikan untuk karangan cemerlang. Selalunya, ulasan pemeriksa bagi idea relevan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Seterusnya, peringkat kepujian, markahnya adalah 20 hingga 25. Berikut adalah kriteria bagi peringkat kepujian. Ulasan pemeriksa berkaitan dengan idea relevan dan selalunya dihuraikan dengan jelas. Berikut adalah analisis soalan sejak tahun 2012 hingga 2019 yang boleh calon-calon sekalian rujuk. Seterusnya, di sini cikgu tunjukkan satu contoh soalan karangan A yang cikgu ambil daripada model Negeri Terengganu 2019. Mari kita bincangkan. Lihat rajah di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan membawa bekal ke sekolah. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Melalui soalan ini juga telah dibekalkan dengan 3 isi. Oleh itu, calon perlu tahu untuk mengenal pasti tema, tugasan dan isi. Bagi tema soalan ini adalah membawa bekal. Tugasannya pula berkaitan dengan kebaikan-kebaikan membawa bekal ke sekolah. Isi yang dikemukakan adalah yang pertama, menjimatkan kos. Yang kedua, menjaga kesihatan dan yang ketiga, menjimatkan masa. Bagi karangan A, calon perlu tulis dalam sekurang-kurangnya 5 perenggan. Cikgu ingin ingatkan di sini, untuk menulis karangan, pastikan karangan anda mengandungi pendahuluan, isi dan juga kesimpulan.
Sekiranya anda kekurangan masa, pastikan kesimpulan ditulis walaupun dalam satu ayat dan jangan diabaikan. Seterusnya, cikgu yakin guru-guru anda telah memberi pelbagai bentuk, pelbagai cara untuk menulis pendahuluan. Tetapi di sini cikgu ingin kongsikan pendahuluan yang cikgu tulis dan cikgu sampaikan di sekolah cikgu. Untuk menulis pendahuluan, cikgu gunakan teknik taat. Okey, apa itu taat? Taat merujuk kepada tema, ayat huraian 1, ayat huraian 2 dan juga tugasan. Untuk tema, dimulai dengan penanda wacana, diikuti dengan tema dan situasi umum. Contohnya, secara umumnya masyarakat mengakui bahawa ini adalah penanda wacana yang cikgu gunakan untuk menulis pendahuluan. Isu berkaitan membawa bekal, ini membawa bekal adalah temanya, ke sekolah sering diabaikan dan kurang diberi perhatian dalam kalangan ibu bapa. Ini adalah situasi umum. Untuk ayat huraian 1, huraian bagi situasi umum boleh ditulis antara 1 hingga 3 ayat. Di sini contoh yang cikgu berikan. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahawa membawa bekal merupakan sesuatu perkara yang tidak penting dan susah untuk disediakan. Ayat 1 untuk huraian 1. Selain itu, terdapat segelintir pelajar yang berpendapat membawa bekal ke sekolah adalah satu perkara yang memalukan kerana mereka dianggap pelajar prasekolah. Media massa juga ada memaparkan situasi ibu bapa tidak mempunyai waktu untuk menyediakan bekal kepada anak-anak kerana sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Bagi ayat huraian 1, cikgu menulis dalam 3 ayat. Seterusnya, untuk ayat huraian yang kedua, kita boleh masukkan fakta ataupun maklumat yang diperoleh daripada media massa ataupun statistik. Juga boleh ditulis dalam 1 hingga 3 ayat. Contoh yang cikgu beri di sini, sedarkah kita bahawa 3 perkara asas dalam membentuk tabiat pemakanan yang baik adalah pengambilan sarapan, makanan tengah hari dan makan malam secara tetap. Ini fakta. Ayat yang kedua daripada huraian kedua. Semua orang termasuklah golongan kanak-kanak perlu mengetahui bahawa faktor utama yang menyumbang kepada tenaga untuk memulakan aktiviti seharian dengan baik adalah pengambilan sarapan. Oleh itu, dengan menyediakan bekal ke sekolah, maka secara tidak langsung sarapan juga dapat disediakan. Ini adalah ayat huraian 2 yang cikgu tulis dalam 3 ayat. Okey, untuk T yang terakhir, tugasan, kita mulai dengan penanda wacana diikuti dengan arahan soalan. Sekiranya anda mahir, tambahlah lagi ayat selepas arahan soalan. Okey, contoh di sini. Rentatan daripada itu, mari kita bincangkan kebaikan-kebaikan membawa bekal ke sekolah. Okey, ini untuk menulis pendahuluan. Okey, seterusnya cikgu juga sertakan antara contoh penanda wacana bagi menulis pendahuluan. Anda boleh pilih mana yang sesuai. Seterusnya, bagi menulis isi karangan, cikgu yakin cikgu-cikgu di sekolah anda masing-masing telah pun memberi pelbagai teknik dalam menulis isi karangan. Di sini cikgu ingin kongsikan satu teknik yang cikgu gunakan untuk menulis isi karangan, iaitu teknik imbakuk. Imbakuk merujuk kepada isi, mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan menarik dan juga penegasan. Bagi isi, iaitu apa, ditulis dalam satu ayat, penanda wacana diikuti tema dan juga isi. Contohnya di sini, pada realitinya memang tidak dapat dinafikan. Ini adalah penanda wacana yang cikgu pilih. Temanya membawa bekal ke sekolah adalah dapat menjimatkan kos. Ini untuk isi yang pertama. Mengapa? Huraian bagi isi pertama boleh ditulis dalam 2 hingga 4 ayat. Hal ini demikian kerana selain itu dan sebagainya lah. Okey, contohnya di sini. Hal ini demikian kerana pada masa ini
peningkatan kos sara hidup memang sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Okey, ayat 1. Kos semakin meningkat, harga barang juga terus naik dan ia bukan sesuatu yang mudah dikawal oleh pihak kerajaan kerana harganya bergantung kepada faktor bekalan dan permintaan. Untuk mengapa cikgu tulis dalam 2 ayat? Bagaimana? Okey, untuk bagaimana contoh kita boleh tulis dalam 1 hingga 3 ayat. Okey, dengan menggunakan penanda wacana, sehubungan itu dan lain-lain lah ya. Sehubungan itu, kita terpaksa bijak menghadapinya, menyusun semula aspek keuangan dan menguruskan dengan bijaksana segala perbelanjaan. Ibu bapa sempat memasak dan bekalan makanan diberikan kepada anak-anak. Setidak-tidaknya pelajar boleh menjimatkan wang belanja dan selebihnya boleh ditabung. Perkara ini penting bagi menempuh kehidupan dengan menyesuaikan sesuatu pendapatan sedia ada dengan kos sara hidup semasa. Ini adalah bagaimana cikgu tulis dalam 3 ayat. Kesan. Kesan contoh yang menyokong isi. Boleh ditulis antara 1 hingga 3 ayat. Oleh itu, tidak salah jika budaya membawa bekal ke sekolah dijadikan amalan dan alternatif bagi menjimatkan perbelanjaan seharian. Bab peribahasa hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalil. Okey, dalam 1 ayat cikgu terus gabungkan dengan ungkapan menarik di sini iaitu penggunaan peribahasa. Perlu anda ingat bahawa penggunaan peribahasa hendaklah digabungkan dengan ayat sebelum. Jangan tulis peribahasa dalam ayat yang baru. Baik, untuk P merujuk kepada penegasan ditulis dalam 1 ayat. Okey, yang lebih baik adalah kita gunakan penanda wacana diikuti dengan isi dan juga arahan soalan lah. Okey, tegasnya. Okey, jangan tulis kesimpulan untuk penegasan. Boleh ditulis tegasnya, oleh itu justru dapat menjimatkan kos merupakan kebaikan membawa bekal ke sekolah. Di samping dapat mengawal tabiat anak daripada membeli makanan ringan yang mengundang kesan sampingan terhadap kesihatan seperti obesiti. Okey, ini adalah isi pertama untuk perenggan kedua. Bagi isi kedua untuk perenggan yang ketiga, cikgu letakkan di sini beberapa poin dia. Jadi nanti anda boleh ikut, anda boleh rujuk, cuma anda tambahkanlah beberapa penanda wacana. Untuk isi kedua di sini menjaga kebersihan. Mengapa ada 3 ayat cikgu beri? Bagaimanapun sama ada 3 ayat. Ada 4 ayat. Okey, seterusnya kesan. Okey, cikgu beri dalam 2 ayat, ungkapan menarik dan penanda wacana. Okey, bagi isi ketiga untuk perenggan keempat pun sama juga. Cikgu berikan di sini poin saja. Jadi nanti anda boleh cantumkan ayat-ayat ini dengan menggunakan penanda wacana dan juga ayat yang sesuai. Seterusnya ini adalah penanda wacana antara isi. Okey, untuk menulis penutup, di sini cikgu gunakan teknik 3A1B. Apa itu 3A1B? Merujuk kepada ayat pandangan, ayat cadangan, ayat harapan dan bahasa indah. Okey, ayat pandangan. Penanda wacana diikuti dengan tugasan dan juga tema. Okey, sebelum mengakhiri perbincangan ini, banyak kebaikan. Ini tugasan kan, banyak kebaikan. Kita kena olah lah yang boleh pelajar peroleh jika membawa bekal ke sekolah. Okey, tadi kita masukkan juga ada temanya. Ayat cadangan dan kita perlu kemukakan cadangan ni dalam 1 hingga 3 ayat. Oleh itu, amalan yang baik ini haruslah diterapkan dalam diri semua pelajar supaya kita semua memperoleh manfaatnya. Ibu bapa seharusnya peka akan kepentingan dalam menyediakan bekal kepada anak-anak kerana badan yang sihat menjamin minda yang cergas. Jadi untuk ayat cadangan di sini cikgu berikan dalam berapa ayat? Dalam 3 ayat. Okey. Seterusnya untuk ayat
harapan. Okey, untuk ayat harapan, di sini cikgu beri dalam satu ayat. Anda boleh bagi satu ke dua ayat, tapi cikgu berikan di sini contoh satu ayat. Justru ibu bapa harapan yang menginginkan kejayaan anak-anak haruslah melakukan pelbagai usaha yang proaktif seperti menyediakan bekal ke sekolah. Bahasa indah. Bahasa indah anda boleh gunakan kata-kata daripada tokoh-tokoh terkemuka, hadis dan sebagainya lah. Baik, setelah meneliti manfaat membawa bekal ke sekolah, inisiatif yang dilakukan oleh para ibu bapa sejak anak-anak masih kecil lagi bersesuailah dengan kata-kata tokoh berikut. Okey, jika kita mahu hidup setahun, tanamlah gandum. Jika kita mahu hidup 10 tahun, tanamlah pokok. Dan jika kita mahu hidup selama-lamanya, tanamlah jiwa. Okey, ini adalah penggunaan bahasa indah untuk menulis penutup karangan. Baik, cikgu sertakan juga penanda wacana untuk menulis kesimpulan. Anda bolehlah pilih ataupun rujuk yang mana sesuai dan mudah untuk anda minat. Baik, di sini cikgu masukkan juga contoh penandaan skrip cemerlang. Ini calon di sekolah cikgu lah ya. Jadi yang hasilkan karangan ini. Jadi karangan cemerlang ini ditulis dalam 5 perenggan, terlalu panjang yang mana satu idea tu satu muka surat. Jadi pemeriksaannya adalah ditandakan seperti biasa, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca juga ditandakan seperti biasa dan diberikan markah di sini iaitu keseluruhan 27. Ulasannya tugasan menepati tema, ideanya relevan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Bahasanya gramatis dan kosakatanya luas dan jelas. Ini pada untuk skrip cemerlang. Bagi penandaan skrip kepujian adalah seperti berikut juga, sama ditandakan seperti biasa, tanda baca juga ditandakan seperti biasa. Dia beri markah keseluruhannya. Di sini markah calon ini adalah 22. Ulasannya tugasan menepati tema, ideanya relevan dan dihuraikan dengan jelas. Bahasanya gramatis. Baik, seterusnya untuk skema pemeriksa, calon mesti menghuraikan kehendak soalan. Calon mesti menjawab berdasarkan maklumat yang diberikan. Sekiranya ada bahan rangsangan yang dibekalkan dengan 3 isi kan. Sekiranya ada calon yang tambah lagi satu isi tersebut boleh diterima. Sekiranya calon tidak mengambil langsung isi yang diberikan daripada 3 isi tadi, tidak dipilih satu pun, pemeriksaan masih seperti biasa. Tetapi cikgu nasihatkan, pilihlah semua isi yang telah dibekalkan dalam bahan rangsangan tersebut. Tak perlu fikir isi baru, kerana idea itu boleh anda guna untuk menulis bahagian B. Seterusnya pemeriksa tidak akan mengurangkan markah calon disebabkan lebih 250 patah perkataan. Sekiranya calon menulis lebih dari 250 patah perkataan, markah tidak akan ditolak. Malah, karangan yang kurang dari 200 patah perkataan tidak layak dapat cemerlang. Sekiranya bahasa baik, maksimum kepujian sahaja. Untuk kesalahan ejaan, imbuhan tata bahasa akan disemak seperti biasa. Tiada penolakan markah, tetapi impression pemeriksa akan turun sedikit. Seterusnya, apakah tips cemerlang atau markah bonus untuk mendapat karangan cemerlang? Antaranya adalah perlu ada peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-kata hikmat dan sebagainya ditulis dalam karangan anda. Dan pastikan anda menunjukkan kematangan dalam menulis karangan. Baik, sebelum cikgu akhiri video cikgu ini, di sini cikgu bekalkan satu latihan bahagian A. Yang berkenaan dengan cara remaja menjaga nama baik diri sendiri. Jadi cikgu harap calon-calon SPM untuk tahun ini cuba buat latihan ini dan serahkan kepada cikgu di sekolah anda untuk semak jawapan yang telah anda tulis. Baiklah, di sini adalah satu kata-kata daripada cikgu. Ilmu itu mudah untuk diterima tetapi manis untuk
cari. Dan cikgu ucapkan kepada semua selamat belajar. Sekian, terima kasih.